Okey, hari ini kita akan masuk ke topik pemindahan elektron pada satu jarak, ya. Okey, so apakah maksud pemindahan elektron pada satu jarak? Okey, apabila ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan larutan, ejen pengoksidaan dan ejen penurunan dipisahkan oleh elektrolit di dalam satu U-tube. Tindak balas redox akan berlaku dengan cara perpindahan elektron melalui wayar penyambung, ya. So ini yang dipanggil pemindahan elektron pada satu jarak, ya. Tindak balas redox ni boleh berlaku apabila larutan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan dipisahkan dengan larutan dalam tiub U, ya. Okey, so kita tengok gambar. Okey, elektron yang dicelupkan dalam ejen pengoksidaan, okey, elektron yang dicelupkan dalam ejen pengoksidaan merupakan terminal positif, iaitu proses penurunan akan berlaku, dan ejen penurunan merupakan terminal negatif, iaitu proses pengoksidaan berlaku, ya. Dia mana dia terbaliklah. Kalau bahan itu bertindak sebagai ejen penurunan, bahan itu akan mengalami proses pengoksidaan, ya. Apabila bahan itu menjalani bertindak sebagai ejen pengoksidaan, bahan itu sebenarnya juga mengalami penurunan, ya. Okey, dia kalau kita tengok sini ada tube U. Okey, kita nampak dia dipisahkan oleh elektrolit dekat sini, ya, macam cikgu cakap tadi, dipisahkan dengan elektrolit dalam satu tube U. Dan kita kena ingatlah, bila nampak je perkataan oxidizing agent ataupun ejen pengoksidaan, mesti berlaku proses penurunan. Okey, bila nampak je reducing agent ataupun ejen penurunan, mesti berlaku proses pengoksidaan, ya. Okey, apa proses pengoksidaan ni? Ada banyak definisi, kan? Ada 4 definisi. Salah satu definisinya adalah pengoksidaan ni dari segi elektron adalah apa? Menderma elektron. Itu sebabnya elektron ni bergerak dari ejen penurunan ke ejen pengoksidaan. Kerana ejen pengoksidaan ni mengalami penurunan. Penurunan ni maksudnya dari segi elektron adalah terima elektron. Okey, so ini adalah solution ataupun larutan yang boleh bertindak balas sebagai ejen pengoksidaan, dan juga bahan ini akan menjalani penurunan, ya. Contoh, larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, dan larutan ini adalah ejen pengoksidaan dan mengalami penurunan. Nampak tak terima elektron? Semua ni mengalami penurunan, semuanya terima elektron, dan color mesti kena hafal. Ion manganat akan berwarna ungu akan tukar menjadi ion manganese, ya, ataupun manganese ion, tu colorless. Manganese ion to manganese ion. Okey, larutan potasium dichromate 6 berasid juga ion dichromate ataupun ion dikromat daripada warna orange kepada ion kromium, ya, berwarna hijau, kena hafal, ya. Okay, klorin daripada kuning pucat kepada tidak berwarna, bromin berwarna perang kepada tidak berwarna, dan iodin daripada perang kepada tidak berwarna, ya. Iodin ni bila dalam keadaan gas, ya, baru dia warna purple ataupun ungu, ya. Okey, ini adalah contoh ejen penurunan. So, kalau boleh hafal, ya, ejen pengoksidaan ni yang paling terbaik lah hafal dalam SPM 5 ni, ya. Okey, satu lagi tadi ejen penurunan, iaitu iron 2 sulfate. Okey, ferrum 2 sulfate ni nampak tak dia berubah daripada 2+ kepada 3+. Seperti kita tahu, reducing agent ataupun ejen penurunan akan menjadi proses apa? Pengoksidaan. Okey, pengoksidaan, kalau apa definisi pengoksidaan dari segi penambahan nombor pengoksidaan? Betul tak nombor pengoksidaan bertambah? Jadi Fe2+ akan jadi Fe3+. Jadi ferrum 2 sulfate ni menjalani proses pengoksidaan dan dirinya sendiri akan bertindak sebagai ejen penurunan. So, color kena hafal, ya. Okey, strontium 2 chloride
both of the ion is colorless. So chloride pula, antara potassium chloride ada dua ion, satu K+, satu Cl-. So lebih baik kita ambil Cl- ya, sebab Cl- ni mempunyai perubahan color. K+ ni tidak boleh digunakan sebagai pemerhatian sebab sangat reaktif. Jadi kita ambil Cl-. Cl- ni akan bertukar. Cl- akan menjadi Cl2. Mesti kena hafal. Cl- mesti menjadi Cl2. So bila kita balance, ada 2 Cl, letak sini 2. Sini nombor pengoksidaan dia sepatutnya -1 disebabkan ada 2. So total charge nya adalah -2. Yang ni nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Tambah elektron pada nombor pengoksidaan yang lebih besar. Ya, tu sebabnya kita nampak Cl- ni menderma elektron, iaitu pengoksidaan. Nampak tak semua ni derma elektron? Proses pengoksidaan. Ya, sama juga dengan KBr, gunakan Br-, ion halida. Sama juga dengan potassium iodide, guna I-. Ya. Okey, ini pun color-color yang kena ingat lah, ya. Oxidation is losing, reduction is gaining electron. Oxidation is losing electron. So bolehlah guna nota ni untuk ingat, ya. Okey. So remember, electron transfer from, elektron dipindahkan daripada reducing agent. Kerana reducing agent ni mengalami proses apa? Pengoksidaan. Pengoksidaan ni apa maksud dia? Derma elektron. Kepada oxidizing agent. Oxidizing agent ni menjalani proses penurunan. Penurunan ni maksudnya apa? Terima elektron. Melalui wayar penyambung. Karbon ataupun grafit ataupun graphite elektron akan direndam di dalam reducing agent penurunan sebagai terminal negatif. Dan kita ada satu lagi karbon ataupun graphite elektron ni yang kita rendam dalam agent pengoksidaan sebagai positif terminal. So kita akan nampak jarum galvanometer mencapah, menunjukkan ada pergerakan elektron, ya. Kita tengok contoh. Kita guna iron 2 sulfate dengan larutan potassium manganate 7 berasid. Katalah soalan selalunya SPM akan tanya, pertama dia akan tanya elektron akan bergerak dari mana ke mana. So kena ingatlah siapakah ejen pengoksidaan, siapakah ejen penurunan. Elektron bergerak daripada ejen penurunan kepada ejen pengoksidaan. Seperti kita tengok dalam list tadi, iron 2 sulfate memang sebagai ejen penurunan. So ejen penurunan ni mengalami apa? Pengoksidaan. So pengoksidaan ni akan mendermakan elektronnya kepada ejen ejen pengoksidaan. Ni iron 2 sulfate ni adalah ejen penurunan kerana menjalani proses pengoksidaan. Yang ini adalah acidified potassium manganate 7 solution adalah ejen pengoksidaan kerana menerima elektron. Ya, dan sulfuric acid ni sebagai electrolyte, ya, ataupun elektrolit, ya. Senang je, ya. Kalau kita nak tahu, katalah kita tak hafal pun kita ingat, iron 2. Iron 2 ni mesti jadi iron 3. Iron 2 nak jadi iron 3, peningkatan. So pengoksidaan. Bila dia pengoksidaan, so ejen apa? Ejen penurunan. So kadang-kadang tak perlu hafal, kita boleh ikut logik situ, ya. So kalau sebelah sana dah ejen penurunan, sebelah kanan logiklah ejen pengoksidaan. Can you predict what will happen? Untuk kita predict, kita kena tentukan dulu larutan tu sebagai ejen siapakah, sebelah mana, sebelah kiri ke kanan, ejen pengoksidaan dengan ejen penurunan. Itu kita kena kenal pasti dulu. So kita tengok, iron 2 sulfate ni dengan acidified potassium manganate 7 ejen apa. So lepas kita kenal pasti, kita akan tahu elektron tu bergerak dari mana ke mana, dan lepas tu kita akan nampak observation, ya. Contoh ini. Ini, ya. What will happen? Apa akan jadi? Apa akan jadi apabila elektron dibebaskan? So apa elektron tu akan buat? Elektron akan dibebaskan melalui negatif terminal, di mana karbon itu telah direndam di dalam air ferrum 2 sulfate, larutan air ferrum 2 sulfat, dan akan melalui wayar penyambung ke terminal positif, di mana terminal positif itu adalah ada karbon yang direndam di dalam larutan potassium kalium manganate 7 berasid. Dengan itu jarum galvanometer akan mencapah, dan kalau kita akan nampak manganate ion, ya, dalam acidified potassium manganate 7 ada manganate ion. Manganate ion ni akan menerima elektron dan mengalami proses penurunan, ya.
Okey, next. Ini dia. Apa yang berlaku nampak kelas. Okay, kita buat yang senang dulu ni. Fe2+ kepada Fe3+. So menderma elektron. So ion 2 ion membebaskan 1 elektron untuk menghasilkan ion 3 ion. Okey. Fe2+ akan oksida kepada Fe3+. Dan ion 2 ion akan bertindak, ferrum 2 ion ferrum 2 akan bertindak sebagai ejen penurunan. Nombor pengoksidaan akan meningkat dari +2 kepada +3. Warna larutan akan bertukar daripada hijau ke perang, ya. So ini yang kena cerita dalam esei, bila nak jawab soalan esei nanti. Okey, manganese 7 ion MnO4- menerima 5 elektron untuk menghasilkan ion mangan, mangan 2 ion, ya, ataupun bahasa Inggeris dia ion manganese, ya. Okey, silap ni. Okey, mangan 2 ion ni rapatkan, ya. Mangan 2 ion ataupun manganese ion ni pun rapatkan, typing error, manganese okey, manganese ion, manganese 7 ion is diturunkan kepada mangan 2 ion ataupun ion manganese. So ion manganese, ataupun manganese 7 ion bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Manganese berlaku, ya, MnO4-. Okey, so kalau kita tengok sini, MnO4- menerima 5 elektron untuk menghasilkan Mn2+. MnO4- diturunkan kepada Mn2+. So perubahan color pun berlaku. So kelas yang ini MnO4- ni, MnO4-, okey, ni minus sama dengan -1. So kita boleh tahu tak nombor pengoksidaan mangan ni sebenarnya kenapa 7? Sebab 4 kali -2 sama dengan -1. That's why Mn ni, kalau kita nampak Mn ni adalah +7. That's why nama dia manganese ion, manganese 7 ion, ya. Okey. Ni bromin dengan potasium iodide. Okay, macam mana kita nak tahu siapakah ejen pengoksidaan, siapakah ejen penurunan? Okay, senang saja. Tengok sini ada bromine water. Okay, bromine water ni Br2 mesti jadi Br-. Nampak? Macam ni Ki. Okay, Ki ni dalam ni ada ion halida Ki. So dalam ni sebenarnya, okay, K+ kita tak guna. Dalam ni ada ion apa? K+ dengan I-. Okay, K+ kita tak guna sebab dia sangat reaktif. Kita akan guna I-. So ini ion halida. So kalau I- sudah ada dalam larutan, I- ni akan tukar kepada I2. Nampak tak cara dia? Kalau bromine water, chlorine water, iodine mesti start dengan Br2. Br2 akan jadi Br-. Kalau chlorine water akan jadi Cl-. Kalau iodine akan jadi I-. Tapi kalau katalah ni cikgu tukar KBr. Okey, KBr. So dalam ni ada apa? Br- akan tukar kepada, tengok, boleh terbalik saja. Kalau cikgu bagi KCl, dalam ni ada Cl2 ke Cl-? Cl- akan jadi Cl2. Nampak tak sebelum dan selepas berbeza, kan? Okey, kalau bromine water Br2 kepada Br-. So kalau kita tengok sini, okey, Br2 kepada Br-. Okey, Br2 nombor pengoksidaan dia 0. Br- nombor pengoksidaan dia -1. Okey. 0, sorry ya, ni 0, ini -1. Okey, meningkat ke menurun? Menurun, kan? Okey, kalau menurun betul tak? Proses reduction. Okey, proses reduction. Betul tak? So sini kalau reduction maksudnya receive elektron. Okey, nak receive berapa? Receive 2 elektron. Sebab ni 2 -2. So kita receive 2 elektron. So kita dah tahu sini bila Br2 ni menerima reduction, so dia adalah oxidizing agent. Okey, tengok sini pula. I-. Okey, I- mesti akan transform kepada I2. Okey, ada sini ada 2. Okey, ni nombor pengoksidaan dia -1 kepada 0. So betul tak meningkat? So kalau meningkat, dia adalah menjalani proses pengoksidaan. Pengoksidaan tu menderma elektron. So sini ada 2I, kita bagi sini 2. Sini total charge dia -2, sini total charge dia kosong. Add electron to the highest charge. So menderma elektron. Sebelum dia menderma elektron, dia mengalami proses apa? Pengoksidaan. So ini adalah reducing agent. So menderma elektron. So elektron bergerak dari reducing agent potassium iodide kepada bromine
water, ya. Okey, ni dia cerita semualah. So dalam exam kena cerita semua dia lah. Ya, siapakah oxidizing agent, siapakah reducing agent, ya. Negative terminal siapa, positive terminal siapa. Ya. So kalau kita tengok sini, reducing agent ni adalah negative terminal, bromine water adalah terminal positif, ya. Okey. So kalau kita tengok sini, what will happen? Okey, grafit atau karbon yang berendam dalam potassium iodide solution akan mengalihkan elektron ke positif terminal, ya, di mana positif terminal tu ada electrode karbon yang direndam dalam larutan bromin, ya. So kita akan nampak mencapah, ya, jarum mencapah, dan color akan tukar. Okay, kita tengok I- kepada I2, colorless solution. Ingat, ion halida semuanya berwarna tidak berwarna, dan I2 ni, bila I2 ni sebabkan iodine ni larut dalam solution, so dia berwarna brown. Tapi kalau iodine ni dalam bentuk gas, dia berwarna purple, ya. Okey. Jadi ini proses dia. Okey, lagi satu, bila kita nak buat total ionic equation, kita kena ambil lah apa yang berlaku di electrode terminal negatif dengan apa yang berlaku di terminal positif, ya. Jadi kita buat macam simultaneous equation lah. Kita cancel. So apa yang tak cancel, 2I minus tambah Br2 anak panah I2 tambah 2 Br minus. So dapat total ionic equation, ya. Dan color pun tukar, bromine to bromide ion. Bromine warna brown dan ion halida semuanya warna colorless. Okey, tengok ni, stannum 2 chlorida dengan acidified potassium dichromate solution. So ada yang hafal oxidizing agent, memang dia akan ingat lah ini adalah oxidizing agent, ya, bersama dengan potassium manganate 7. Ada 5 kan? Acidified potassium manganate 7 solution, acidified potassium dichromate 6 solution, chlorine water, bromine water and iodine semua adalah oxidizing agent. So kalau dah tahu satu oxidizing agent, kita dah hafal satu, kita boleh tahu sini mesti reducing agent. Selalunya kita senang hafal yang oxidizing agent lah. So yang lain tu adalah reducing agent, ya. Okey, so kita akan nampak reducing agentnya adalah stannum 2 chlorida. So elektron akan bergerak daripada terminal negatif ke terminal positif, ya. So boleh bacalah semua ni. No changes. Stannum 2 ke stannum 4 tiada color, ya. Tapi kalau guna Cl minus, so kalau kita tengok sini, stannum ni dia ada Sn2 plus dan dia ada Cl minus. So lebih baik kita guna Cl minus sebab kalau kita tengok Sn2 plus dan Sn4 plus, kita tak nampak observation sebab no changes in the color. So lebih baik kita tengok, kita gunakan Cl minus tu. Kalau Cl minus, kita akan nampak perubahan color dia, ya. Dan kita boleh terangkan lah, stannum ion ni loses to menghilangkan 2 elektron, ya, untuk menghasilkan stannum 4, ya. Tengok 4 tolak plus ni 2 elektron ni maksudnya minus 2, ya. 2 elektron ni membawa masuk negatif 2. So 4 plus minus 2 is plus 2. Kita boleh balancekan macam tu, ya. Okay, the electron will be released through negative terminal. Okay, so bergerak dari mana? Larutan stannum 2 chlorida kepada larutan positif, larutan berasid, kalium dichromate 7, larutan dichromate 6 berasid, ya. Okay. Ni dia punya penerangan lah, ya. Okay, boleh baca lah. So ni oxidizing agent dia punya agent penurunan, dan color kena ingat lah, color untuk larutan kalium dichromate 6 berasid berwarna tukar, daripada orange to green. Okay, orange to green, ya. Ini Cl minus, pale yellow kepada Cl minus tadi colorless. Ini tadi, ya, Cl minus changes from colorless to pale yellow, ya. Okey. So ni gabunglah equation ni, ya, gabungkan, cancel. Okey, ini kena darab 3. Kenapa kena darab 3? Sebab kita nak samakan 6 elektron. So 3 Sn2 plus 3 Sn4 plus tambah 6 elektron. Yang ni
Cr2O7 2 minus plus 14H plus 6 electron. So 2 Cr2 plus 7 H2O. So senang kita cancelkan elektron 6 tu. So yang tinggal 3 Sn2 plus Cr2O7 2 minus plus ni ada hidup lagi ni plus 14H plus and ini 3Sn4 plus 2 Cr2 plus 7 H2O. Okey, pemindahan elektron. Okey, ni pun salah satulah ya. Kita guna iron 2 sulfate dengan bromine water macam kita terang tadilah ya. Ini dan kita gabungkanlah ya. Ni dapat whole ionic equation ni kita gabunglah. Fe2 plus kepada Fe3 plus dengan elektron. Kita gabung Br2 plus 2 elektron, so akan dapat 2 Br minus ya. So ni kena times 2 dulu. Kenapa nak times 2? Sebab kita nak sama dengan 2 elektron. So kita akan dapat apa? 2 Fe2 plus. So kita akan dapat 2 Fe3 plus 2 elektron. Sebab kita nak cancelkan bawah tu ada 2 elektron. Br2 plus 2 elektron, so akan jadi 2 Br minus. So baru boleh cancel. So yang tak ada tu salin, yang tak kena cancel tu salin je balik ya. 2 Fe2 plus 2 Br minus 2 Br2 plus Br2, so akan dapat 2 Fe3 plus 2 Br minus ya. Okey, ni pun samalah ni dalam bahasa Inggeris ya. So boleh bacalah transfer elektron between bromine dengan Ki seperti yang terang tadi kan. So kita kena ambil apa dalam tu? Bromine akan jadi bromide ion. Okey, dalam Ki ada dua, satu K plus, satu I minus. Lebih baik kita ambil I minus sebab I minus ada observation. Nanti tak balasnya kita boleh nampak perlahan-lahan ya. Okey, lepas tu lagi satu yang penting, ni yang penting ni, ada satu lagi dia beritahu ni. The presence of iodine, kehadiran iodine selepas tindak balas boleh kita confirm dengan starch solution. Kadang-kadang kita ingat macam brown ni kan, perak iodine dengan bromine sama perang, nitrogen dioxide pun perang kan. Kalau kita nak confirm itu adalah iodine, kita guna starch solution. So warna biru gelap akan terhasil ya. Okey, ni dia guna Fe2 sulfate dengan potassium dichromate. Okey, seperti ingatlah Fe2 plus ni dalam ni Fe2 plus ya. Dalam ni Fe2 plus dengan Cr2O7 2 minus. So dia adalah ejen pengoksidaan. So menerima elektron ya. So ada dichromate 6 ions and iron 2 ions ya. Okey, so ni banyak contoh lagi lah, so boleh study ya perubahan-perubahan color yang berlaku ya. Ingat ya, kalau ada start dengan iron 3 akan jadi iron 2. Kalau starting bahan dia ada iron 2 akan jadi iron 3 ya. Boleh ya. Okey, itu saja.